Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Nadi Duit, page Wa'adu Data Wizard dan juga page yang berkaitan. InsyaAllah kita sambung kembali bicara kita dalam strategi pemasaran rahsia menarik pelanggan. InsyaAllah kita sambung kembali setelah kita dah bercerita tentang pemasaran, asas pemasaran, kita juga bercerita tentang jualan. Dan hari ini kita sambung tentang perangai customer behavior. Dalam kita nak menjual, kita nak memasarkan, kita kena memahami bahawa bagaimana tindakan pelanggan, kenapa pelanggan itu membeli. Pelanggan membeli kerana dia ada banyak sebab. Antara sebabnya adalah kerana pertamanya ialah sebab dinamakan sebagai status quo daripada pelanggan itu sendirilah. Maknanya dia membeli ni kadang-kadang ada pelanggan dia melihat kepada brand, dia melihat kepada adakah produk yang kita jual ni sesuaian tak dengan dia punya status dia, dia punya cara dia nak brandkan diri dia. Kadang setiap pelanggan ni dia ada branding ataupun dia ada gaya, lagak yang hendak diluahkan pada orang lain. Jadi dia akan melihat produk-produk yang sesuai dengan apa yang dia cari. Sebab tu kadang-kadang kita kalau pelanggan itu tak membeli dengan kita, mungkin dia tak sesuai dengan produk kita dan mungkin produk kita tak sesuai dengan mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah pelanggan ini dia membeli, dia mencari good reason. Kalau kita boleh bagi kat dia sebab-sebab kenapa dia perlu membeli produk kita dengan reason yang bagus, yang masuk akal, yang rasional bagi seorang pelanggan itu, maka pelanggan itu akan membeli sebab bagi itulah reason yang dicari. Yang ketiganya adalah pelanggan itu dia membeli dengan emosi. Sebab itulah kadang-kadang kita tengok balik dunia pemasaran, dunia jualan, mereka meletakkan konsep-konsep emosi dan mereka akan menggegar-gegarkan emosi. Mereka menggunakan ayat-ayat yang membentuk emosi. Kalau tak beli rugi, kalau tak beli dalam keadaan yang akan menyesal, hanya akan ada 3 produk lagi. Kerana pelanggan itu dia membeli dengan emosi. Kadang-kadang emosi itulah yang akan menyebabkan dia membeli lebih pada fakta, idea yang diberikan. Kadang-kadang dia menyatakan bahawa kalau tak beli, dia akan pastikan bahawa kadang-kadang ahli jualan ni ataupun ahli pemasaran ni, dia akan menjadikan situasi itu kadang-kadang yang begitu worse dan mereka akan datang dengan penyelesaian supaya pelanggan itu membeli dengan emosi. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah sedikit pelik yang ni, pelanggan juga kadang dia membeli dengan intuitif. Dengan kuasa firasat, dengan kuasa instingnya, dengan rasa tiba nak membeli dengan itu juga. Tapi biasanya produk ini dia akan sama ada dia membeli dengan emosi ataupun dia membeli dengan fakta, tapi dia rasa dia nak beli. Kenapa tak tahu, rasa dia nak beli je produk ni. Kadang-kadang produk kita kalau kita sesuai dengan suit yang begitu, produk kita akan dibeli oleh pelanggan. Sebab itulah antara behavior, perangai, attitude, sikap pelanggan ketika membeli. Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah ada pelanggan dia membeli dengan prinsipal, dengan prinsip-prinsipnya. Contohnya dia mencari barang, dia letakkan barang itu prinsipnya apa? 1, 2, 3, 4. Ada pelanggan yang meletakkan barang, prinsipnya barang itu mesti dalam kualiti yang bagus. Ada pelanggan prinsipnya mesti dalam keadaan desain yang cantik. Ada pelanggan dia melihat pada pembelian berdasarkan prinsip packaging yang bagus. Ada pelanggan dia membeli berdasarkan prinsip untuk melihat bagaimana jurujual itu seorang yang peramah, seorang yang menjedakkan hati, dia akan membeli. Jadi ada pelanggan dia ada prinsip-prinsip dia. Jadi kalau kita membuat produk nak menjual, kalau kita memahami prinsip pelanggan dengan kita borak kepada mereka, kita akan boleh memberikan idea untuk mereka terbuka hati untuk membeli produk kita. Itu yang kelima. Yang keenam adalah pelanggan itu dia membeli dengan persoalan yang ditanya pada dia, apakah produk dan servis itu benefit padanya. Kalau benefit, dia akan beli. Sebab itulah setengah produk dia juga menyatakan apakah manfaat-manfaat produk dan juga servis yang ditawarkan yang memberikan menyelesaikan masalah pada pelanggan dan memberikan banyak manfaat pada pelanggan, dan manfaat itu, nilai itu lebih tinggi daripada apa yang dibayar. Itu yang keenam. Yang ketujuhnya ialah, ini pun pelik juga kan. Ada juga pelanggan, dia membeli sebab dia rasa bahawa dia membeli setelah dia rasa dia boleh kontrol. Kontrol apa? Pertamanya dia boleh kontrol emosi dia kontrol diri dia. Kadang-kadang dia rasa dia boleh kontrol lah dia punya jurujual. Ada kalanya kadang-kadang jurujual itu juga kita kadang-kadang menyamar seolah pelanggan yang kontrol kita, tapi kadang kontrol itu sebenarnya kita dalam yang mengawal juga kontrol yang diambilkan oleh pelanggan itu, dan kita memberikan kebaikan kepada pelanggan. Kadang antara kontrolnya ialah dia nak murah, kadang dia nak
nak diskaun dan sebagainya. Selagi mana dia berkontrol kita, dia akan nak membeli. Kalau dia rasa terhati dengan kita, dia tak membeli. Walaupun produk itu dia menjadi satu keperluan. Itu yang